Baik, untuk pagi ini kita berpeluang bersama dengan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI untuk bersama-sama kita mengupas tentang soal beberapa perkara ataupun beberapa isu berkaitan dengan ekonomi dan juga ekonomi dunia dan juga ekonomi tempatan kita sebagai rakyat. Jadi ini peluangnya untuk kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad untuk sama-sama mengupas tentang hal ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Apa khabar? Selamat datang ke Selamat Pagi Satu Malaysia. Terima kasih pagi Baik. Kita nak bercakap tentang perkara yang agak serius juga. Sebab apa? Saya kalau baca dalam blog, baca dalam maklumat orang ramai dalam Facebook dan sebagainya, masing-masing tanya, kita ni ekonomi macam mana? Macam mana agaknya keadaan ekonomi negara kita, ekonomi dunia sehingga kita terpaksa berdepan dengan banyak kekangan. Itu yang mereka kata. Jadi mungkin saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk Seri sendiri, apa sebenarnya yang berlaku di peringkat dunia? Bagaimana ekonomi dunia kita sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. 2 hari lepas hari Rabu, Gubernur Bank Negara telah mengumumkan prestasi ekonomi kita. Kadar pertumbuhannya 4.7% untuk seluruh tahun 2013. Kalau suku keempat, suku akhir tahun lepas ialah 5.1%, tapi purata untuk tahun ialah 4.7. Sebelumnya 5.6%, mana menurunlah ya, 4.7, tapi masih lagi baik dalam konteks negara kita. Jadi negara kita Malaysia ni kita panggil terbuka, ekonomi terbuka. Kita bergantung kepada negara luar ya. Kita keluar kelapa sawit kena jual luar negara. Yang kita keluar ni tak boleh kita gunakan semua. China, India, Pakistan, pasaran kita. Kita jual barang yang elektronik ya, kita kena jual ke luar negara. Kita sekarang pun luar solar antara terbesar di dunia. Ya, kita industri solar tak banyak Malaysia, kita jual panel solar luar negara. Maka kita bergantung kepada ekonomi dunia. Apa yang berlaku tahun lepas ialah ekonomi dunia menghadapi masalah tak kurang menentu. Jadi sebenarnya bermula tahun 2007-2008 bermula di Amerika. Apabila bank pusatnya mengamalkan dasar yang liberalisasi Zul sebut tadi, ya, terlalu mudah nak dapat pinjam. Ya. Pergi bank dapat pinjam untuk beli rumah, akhirnya tak boleh bayar. Jadi merudumlah industri perumahan di Amerika. Lepas itu ia merebak kerana Amerika ni menyumbang kira 20% daripada ekonomi negara. 20% besar 20% Amerika. Nombor 2 China, nombor 3 Jepun. Itu susunanlah. Jadi semua negara bergantung, kebergantungan ni satu realiti. Tapi lebih-lebih lagi Malaysia kerana kita negara terbuka. Daripada Melaka dulu, zaman Melaka kita bergantung kepada orang Timur Tengah berniaga, orang Cina. Sampai sekarang pun kita bergantung kepada luar negara. Kalau kita tengok Pelabuhan Kelang, kalau tak ada perdagangan, Pelabuhan Kelang tak adalah, tak ada pelabuhan. Tak hidup lah kan? Jadi kita ada perdagangan, kena hantar barang, lori, masuk kapal, ada kerja kapal, ada mengangkut, ada forwarding agent macam-macam. Jadi apabila ekonomi dunia tahun lepas itu kurang menentu, maka ia menjejaskan. Memberi kesan kepada ekonomi tempatan negara kita. Tahun ini keadaan ekonominya baik sedikit, tetapi masih lagi kurang yakin lah. Sebenarnya sejak tahun 2008, keadaan kita ni tak berapa mantap. Kalau kita lihat kepada carta yang kita ada sekarang ni, prestasi perdagangan kita, ekspor meningkat dan import juga meningkat 7%. Itu untuk tahun 2013. Bagaimana agaknya Datuk Seri melihat kepada angka-angka ini? Tahun lepas perdagangan kita meningkat 4.6%. 4.6%. Jadi ada peningkatan. Tahun ini kita jangka naik sikit lagi ya. Jadi umpamanya bila ekonomi dunia lemah, dulu China ni menentu ya. Dia beli kelapa sawit, dia beli getah, dia beli batu arang, dia beli biji besi macam-macam. Jadi tahun 2011-12 melambung tinggi harga. Bila negara China dia kurang sedikit pertumbuhan. China ni masih bertumbuh dengan pesat ya. 7.7% tahun lepas. Tapi sebelum tu 10, 9. Jadi apa yang berlaku, harga-harga turun. Kerana China ni besar ya. Nombor 2 dalam dunia ya, dari segi saiz ekonominya. Maka itu antara sebabnya kenapa harga kelapa sawit umpamanya turun, harga getah turun. Jadi China merupakan satu pengaruh besar dalam dunia, dan China merupakan rakan dagang yang utama, yang pertama. Dulu Singapura, sekarang ni kalau dilihat dari segi perdagangan,
Kalau ekspor Singapura masih kuat, tapi kalau campur ekspor ni dengan import ataupun jumlah perdagangan, China rakan dagang yang pertama bagi Malaysia. Jadi tahun ini kita jangka ekonomi dunia bertambah baik sedikit berbanding tahun lepas. Okey. Tetapi belum betul-betul meyakinkan kerana di Eropah ada sedikit isu-isu dan di Amerika pun belum jelas lagi. Inilah keadaan. Sebenarnya keadaan ini sejak tahun 2008 lagi lah. Baik. Jadi Kalau kita belum, lihat pada pasaran negara-negara ASEAN juga, Datuk Seri, kan, 2013 ekspor meningkat 13.62 bilion ringgit kepada 201.81 bilion ringgit. Kita berada dalam kadaran yang mana agaknya dalam negara-negara ASEAN, Datuk Seri? ASEAN ni penting ya. Tahun depan kita ada Komuniti Ekonomi ASEAN 2015. 2015 ya. Jadi dalam ASEAN ni kita nak galakkan perdagangan. Perdagangan kita dengan negara ASEAN jumlah kira-kira 28%. Besarlah. Ya, kalau 10 negara ASEAN ni ada Singapura, Indonesia, Thailand ya. Jadi ASEAN penting. Kenapa ekonomi ASEAN ni juga berkembang dengan agak pesat ya. Indonesia, ya, Thailand ada sedikit masalah sekarang. Singapura masih lagi walaupun rendah tapi dia sudah negara maju. Singapura, Myanmar sedang berkembang agak pesat. Jadi apa yang kerajaan buat hari ini ialah supaya kita bersama-sama negara ASEAN lain untuk menggalakkan perdagangan antara Malaysia dengan negara ASEAN yang lain. Dan ini telah menimbulkan hasil. 28% jumlah perdagangan kita adalah dengan negara ASEAN. Jadi perdagangan ni bagi kesan kepada kita. Kalau kita tambah ekspor, maka peluang pekerjaan, kalau harga naik umpamanya, maka orang kampung dapat menikmati pendapatan lebih. Akhir-akhir ini kita tahu kelapa sawit dan getah memang kita akui oleh kerana kita bergantung pada pasaran antarabangsa. Getah yang kita keluarkan tak mampu kita nak konsum kesemua dalam negara kita. Maka kita bergantung kepada pasaran ekspor. Jadi itu sebabnya dunia ini penting. Apa yang berlaku di dunia penting untuk Malaysia kerana kita sebuah ekonomi yang terbuka. Baik. Itu realitinya. Datuk Seri juga sebut bahawa ekonomi yang tidak menentu di pasaran dunia 2013 yang lalu dan itu menyebabkan ataupun memberi kesan kepada rakyat tempatan. Sepatutnya kerajaan membantu rakyat dalam soal mungkin subsidi dan sebagainya. Jadi tapi kita mengadakan liberalisasi subsidi. Jadi bagaimana agaknya sebenarnya kerajaan membantu rakyat dalam hal seperti ini? Sebelum tu, walaupun keadaan 2013 ni kurang menentu, tapi Malaysia pencapaian kita kira memuaskan. 4.7. Pelaburan umpamanya, pelaburan asing tertinggi dalam sejarah. Meningkat 24% tahun lepas kepada 38.7 bilion tertinggi. Pelaburan asing ni menjana peluang pekerjaan. Ya. Pelaburan ada dua jenis, satu asing, satu dalam negara. Dalam negara ni kita syarikat DRB Highcom, ada umpamanya Berjaya, Hong Leong, Petronas juga melabur dalam negara. Ini pelaburan dalam negara ya. Kita ada juga pelaburan asing. Jadi pelaburan asing meningkat dengan dengan kadar yang begitu tinggi tahun lepas. Tertinggilah. 24%. Semalam saya berada di Pulau Pinang, syarikat 30 tahun dah berada di Pulau Pinang, B. Brown Pharmaceutical. Dia telah melabur 2.2 bilion pelaburan asing 100% ya, di Pulau Pinang, 6,400 peluang pekerjaan. Jadi ia mewujudkan peluang pekerjaan, juga memberi peluang perniagaan ya. Ada yang menjadi vendor, membekalkan keluaran, dia juga membeli barangan tempatan ya. Kalau kita tengok di sudut yang paling mudah, pembekal kenderaan, transport untuk pergi kerja, baskilang, kantin. Jadi dia ada kesan sampingan pelaburan dalam negara dan pelaburan asing. Jadi kita alhamdulillah tahun lepas pelaburan asing meningkat begitu tinggi. Jadi ini beri kesan kepada kita. Jadi walaupun kurang menentu, tetapi pelaburan meningkat dengan ketara, perdagangan pun meningkat dengan baik 4.6%. Jadi isu keduanya ialah berkaitan dengan bantuan untuk rakyat. Ya, memang kerajaan menyadari bahawa rakyat menghadapi pelbagai cabaran, tapi harus kita ingat bahawa ada hadnya. Ya. Kita nak bantu ni, duit datang mana-mana, duit datang hasil. Kita kutip hasil daripada orang kaya, juga pendapatan dan lain-lain, kita agihkan. Ya, agihkan. Itu konsep kita. Jadi apa yang kita buat di Malaysia ialah kita bantu ya, melalui subsidi. Tapi subsidi ini kadang-kadang dinikmati oleh semua.
Macam minyak yang Mercedes pun dapat, ya, yang motosikal pun dapat juga. Jadi kerajaan sedang meneliti untuk apa kita Yang panggil motosikal dapat sikit lah sebab tangki kecil. sikit. Mercedes lagi banyak lah. Targeted sebenarnya setengah subsidi yang dapat faedah ni ialah yang kaya-kaya. Jadi kerajaan sedang mengkaji bagaimana kita nak panggil targeted subsidies. Ya. Yang BRIM tu adalah targeted subsidies lah. Tapi saya nak maklumkan bahawa bantuan rakyat ada had kerana bergantung pada hasil. Baik. Kalau kita bagi semua subsidi, ambil duit mana? Maka akhirnya kerajaan akan menghadapi masalah. Umpamanya di negara jiran ada skim untuk memastikan harga padi itu berada pada tahap yang agak tinggi. Dan ini menimbulkan masalah jangka panjang. Jadi subsidi ini setahun dua boleh. Tapi kalau kita setiap tahun ada subsidi, maka subsidi ini kita ingat free, bagus, kita bagus. Bagi kerajaan kena cari duit tu. Jadi maknanya kelestarian subsidi ini satu perkara yang harus kita kaji. Itu sebabnya kerajaan terpaksa melihat secara menyeluruh. Kita bantu macam semalam Dalam Menteri umumkan bahawa kita ada program baru, ya, My Home. My Home. Di mana bantuan akan diberi pada mereka yang pendapatannya kurang RM3,000 sebulan, ya. Jadi itu subsidi lah. Subsidi je besar. Satu lagi PPR umpamanya, projek perumahan rakyat, ya. Harganya ialah kira-kira RM150,000. Kerajaan jual RM40,000. Maka RM100,000 itu kalau kita beli rumah PPR, ya, kerajaan subsidi RM110,000. Subsidi itu bukan free. Kita hasil Petronas, income tax dan lain-lain kita ambil daripada mereka, bagi kepada yang beli rumah PPR, bagi kepada mereka yang dapat projek My Home. Jadi kita harus sedar sebagai rakyat bahawa apa yang kita lakukan harus ada prinsip bertanggungjawab. Kita boleh ambil sikap populis, mana kita bagi semua, tetapi kita harus tahu bahawa ada hadnya. Jadi subsidi akan diteruskan, tetapi ada hadnya. Baik. Kelestarian. Jadi kalau tidak kita akan menghadapi masalah keuangan. Jadi sebagai sebuah kerajaan bertanggungjawab, kita harus melihat jangka panjang. Ya. Bagus untuk kita hari ini, tetapi ia tidak boleh tidak lestari. Macam negara jiran kita ni umpamanya mereka sedang menghadapi masalah kerana harga padi itu tinggi daripada harga pasaran antarabangsa, maka terpaksa, ya, mengambil wang daripada kewangan negara untuk beri bantuan pada petani. Bagus. Tapi kalau keadaan berlarutan kata 5-6 tahun, maka ini akan menjejaskan kedudukan kewangan. Okey, baik. Datuk Seri, dalam bahasa yang mudahnya kan, kita punya duit yang cukup, kita punya sumber yang cukup untuk meneruskan subsidi ataupun tidak? Kita sekarang ni ada defisit. Ya, kalau kita tengok nisbah defisit dengan GDP kita begini, 4%. Makna defisit bermakna kita belanja lebih daripada kita Apa yang kita ada. pendapatan. Ya. Hasil kerajaan tak cukup untuk menampung perbelanjaan. Itu bahasa mudah. Defisit makna kita kena buat pengubahsuaian. Kita akan terus subsidi, tetapi kita harus ada rancangan untuk rasionalisasi subsidi dan menambah pendapatan. Pendapatan negara harus bertambah. Jadi kalau kita tiap tahun defisit, kita hutang-hutang, maka kita akan menghadapi masalah sebagai sebuah negara lah. Jadi subsidi satu perkara yang baik, yang perlu, dan kerajaan akan meneruskan subsidi, tetapi targeted subsidi, maknanya kita subsidi ini kepada mereka yang memerlukannya. Umpamanya projek My Home ini bagi mereka yang pendapatan kurang RM3,000 sebulan. Tetapi subsidi hendaklah lestari. Ya? Subsidi akan ada, tapi hendaklah kita lihat kepada kemampuan ekonomi negara, kerana kita harus juga lihat defisit kita. Baik. Kerajaan ada rancangan. Tahun lepas 4% defisit kita, maknanya perbelanjaan melebihi pendapatan. Tahun ini nak kurang 3.5%. Tahun 2020 nak ada bajet berimbang. Maknanya kita belanja ikut hasil dan kemampuan kita. Jadi kalau kita sebagai individu, keluarga, seluruh ada keluarga umpamanya, kita belanja ikut kemampuan kita. Kalau kita hutang setiap bulan, maka satu hari kita masalah. Negara tak ada beza. Negara dan Zul tak ada beza. Ya? Jadi secara prinsipnya kita kena hidup ikut kemampuan kita. Itu yang kerajaan buat hari ini. Terus subsidi diteruskan, tetapi untuk golongan yang memerlukannya, kerana subsidi itu memerlukan wang. Wang itu hasil kutip dari rakyat. Jadi kalau hasil, sumbernya sangat terhad, ya. Hasil tidak mencukupi. Hasil ada. Negara kita masih lagi kuat. Hasil itu ada. Tetapi kalau kita terus
dengan subsidi banyak-banyak, sudah pasti ia memberi tekanan kepada ekonomi negara. Itulah yang kita buat hari ini. Baik. Tapi apa pun kita buat secara perlahan. Kerajaan amat sedar rakyat perlu diberi bantuan. Kita akan terus bantuan, tetapi bantuan-bantuan ini kita perlu kaji untuk memastikan bahawa mereka memerlukan sahaja penyelewengan. Kerana diesel, banyak berlaku penyelewengan. Saya di sempadan. Harga RON 95 di Malaysia cuma RM10. Belah sana RM4 lebih. Jadi yang kita bayar subsidi, ya, kutip duit saya semua, kita semua rakyat Malaysia subsidi, rakyat Malaysia juga bawa ke luar negara, duit kita mengalir ke luar negara. Jadi ini antara kebocoran yang berlaku dan kerajaan sentiasa cari jalan bagaimana hendak mengurangkan kebocoran. Jadi subsidi ini juga apabila beza harga antara Malaysia dan negara jangan terlalu besar. Jadi mendorong, jadi RM2.10 di sini, RM4 di sana. Mendorong pada penyeludupan. Mendorong dua kali ganda dapat untung. Jadi ini satu mendorong orang-orang tertentu untuk berniaga. Jadi tak siap kerana duitnya duit kita. Duit kita, tapi yang manfaat ni orang lain. Ini tak ada. Okey, baik. Saya juga nak dapatkan pandangan Datuk Seri juga tentang apa yang disebut oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad tentang soal FDI. Memang FDI kita meningkat 24%, tetapi adakah ianya betul-betul memberi manfaat kepada rakyat dari segi soft skill-nya, dari segi pengaliran tenaga kerja yang membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir dan sebagainya. Kita akan pergi ke situ sekejap lagi, tapi sekarang ini kita nak beri laluan kepada panggilan telefon. Kita ada di talian ialah Presiden Kebangsaan Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Malaysia, Teh Kin Sin, yang turut bersama-sama dengan kita yang ingin berkongsi pandangan beliau tentang soal ekonomi negara kita. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Cik Teh, berkenaan dengan ekonomi dunia sekarang ini dan sebagai Presiden Kebangsaan Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Malaysia, bagaimana agaknya proses urus niaga sekarang ini membabitkan negara-negara serantau ataupun rakan-rakan dagang kita setakat hari ini? Selamat pagi, Tizul. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Yang Berhormat Datuk Seri. Selamat pagi. Selamat tahun barulah saya ucapkan. Selamat tahun baru, Cik Teh. Ya, saya mengucapkan tahniah atas prestasi ekonomi negara kita seperti apa yang Datuk Seri sebut tadi lah. Tapi bagi kebelakangan ni memang kami hadapi sedikit masalah, Datuk Seri. Ya. Sebab kita tahu kan berkaitan dengan kenaikan kos. Saya rasa rata-rata rakyat hari ini bercakap mengenai kenaikan kos dari kedai kopi lagi ke rumah kenduri. Ya, bila-bila pun kita akan sebut tentang hal tentang kos-kos ini. Jadi ini ekoran daripada memanglah tadi seperti apa yang Cik Zul dengan Datuk Seri bincang berkaitan dengan rasionalisasi subsidi seperti mana kita tahu petrol, gula, kadar baru tarif elektrik itu dan begitu juga bagi dasar gaji minima. Ini telah menjejaskan perkembangan PKS lah. Saya rasa ini menjadikan satu tekanan baru pada kami dan ini memang telah mempengaruhi kos pengeluaran kami. Saya rasa ini satu tekanan yang agak susah kami untuk terima lah. Khasnya bagi misal kata yang tadi seperti nasib baik kita punya tol tak naik bagi tahun ini. Ini satu yang agak lega dan bagi kami lah. Kesannya itu, Cik Teh, saya rasa mungkin satu lagi kos yang akan kami paksa tanggung lah. Okey. Ya, Tizul. Dan kesannya itu akhirnya akan pergi kepada rakyat juga sebab apa pihak pengeluar, peniaga dan sebagainya daripada PKS ini akan mengenakan harga yang lebih mahal kepada pengguna kan? Ini memang satu solusi lah yang kami terpaksa kami ikutlah kan. Kalau tidak kami tak mampu je kalau nak bangun sendiri. Baik, kita bincangkan bersama dengan Datuk Seri. Terima kasih, Cik Teh. Itu dia Presiden Kebangsaan Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Malaysia. Itu yang disebut tentang soal kenaikan kos bagi mereka dan itu merupakan satu tekanan baru bagi PKS ini. Yang akhirnya seperti yang saya kata, kosnya itu akan diletakkan kepada rakyat. Datuk Seri, bagaimana? Memang kalau kita tengok kepada gaji minima, dulu mungkin Cik Teh dan kawan-kawan lain gajinya RM600 mungkin. Ya. Sekarang ni RM900, jadi ada kenaikan. Jadi kerajaan ada pertimbangannya. Yang pertama, kalau 600-500 ni ada RM500. Saya ada berjumpa 3 tahun lepas, tanya berapa bayar gaji? 450. Jadi kalau bagi rakyat, kalau 450-500,
ringgit, satu angka, satu jumlah yang kecil, sukar untuk mereka hidup. Jadi itu sebabnya kerajaan berpendapat penting kita ada gaji minima, dan setelah kita ada banyak bincangan, 800 dan 900 untuk semenanjung itu angka yang munasabah. Jadi kita harus buat pertimbangan. Apa pun kita buat ada untung, ada ruginya ya. Jadi yang baiknya rakyat akan menikmati tahap pendapatan yang munasabah. RM900 itu bukanlah tinggi. Tapi kalau 500 memang susahlah untuk menyara keluarga. Jadi kerajaan pendapat untuk faedah seluruh rakyat Malaysia. Kita ada 14 juta rakyat Malaysia, workforce kita ataupun tenaga kerja kita ni. Maka itu pertimbangan. Tetapi kita cukup sedar bahawa ia akan meningkatkan kos yang lain. Jadi itu sebabnya kita ada bantuan-bantuan dalam bentuk umpamanya untuk otomasi ya, di segi khidmat nasihat, pasaran ya. Kita sedar bahawa ini antara perkara yang telah menyumbang kepada kenaikan kos pengeluaran khususnya untuk PKS. Saya juga bertanggungjawab kepada PKS. Saya tahu perkara ini dan kita banyak adakan pertemuan. Jadi itu dilema pada satu sudut kita nak jaga rakyat, di mana RM500 sebulan 600 itu tak mencukupi. Kita cukup sedar bahawa ini memberi tekanan. Tapi kalau dari gaji RM600 naik kepada RM900, itu mungkin tidak banyak bagi individu itu. Tetapi bagi PKS mungkin itu satu bebanan. Memang kita sedar. Namun begitu harga barang jualan pula selepas itu naik juga. Ini kira ekonomi itulah kitarannya itu realitinya ya. Memang ada peniaga yang mungkin terpaksa, kita tak nafikan terpaksa menaikkan harga, tapi kita harap mereka bertanggungjawablah. Tidak naik gaji sikit, harga naik 3-4 kali ganda, itu tidak munasabahlah. Itu yang kerajaan kena ambil tindakan, di mana kalau keuntungan berlebihan. Begitu juga lah tarif elektrik ini. Tarif elektrik macam Cik T kata, alhamdulillah tol tidak dinaikkan. Tarif elektrik juga kalau dilema yang kita hadapi ialah kerana kos tenaga nasional ini, kos untuk membeli diesel, membeli minyak dan lain-lainnya meningkat. Jadi kalau tidak dibenarkan tenaga nasional menaikkan tarif, maka tenaga nasional pula akan berbagai masalah. Kalau ada masalah nanti elektrik terputus. Sekarang kita 24 jam selesa. Kata elektrik oleh kerana tenaga nasional ada masalah, tak cukup wang oleh kerana kos meningkat. Jadi kalau kos meningkat, tarif kata sama, maka kos lebih tinggi, perbelanjaan lebih tinggi, hasil tak banyak, maka syarikat akan ada masalah. Jadi dilema. Jadi kerajaan kena timbang ini semua ya. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah di segi bekalan elektrik ya. Itu pertimbangan. Jadi kita cukup sedar tentang tekanan yang dihadapi oleh PKS, dan kita bersama-sama PKS berusaha untuk memastikan bahawa PKS akan terus meningkatkan produktiviti ya, memastikan bahawa lebih cekap menguruskan perniagaannya, dan dengan itu dapat menangani. Kita tahu bahawa mungkin tidak 100% tidak dapat diselesaikan ya. Tapi ini untuk menjadi sebuah negara maju, beberapa peralihan yang perlu kita lakukan ya, untuk memastikan rakyat menikmati pendapatan yang baik, dan kita kena bekerja bersungguh untuk meningkatkan produktiviti. Mungkin kita automate, dengan itu kita kurangkan pergantungan kepada buruh. Jadi ini memberi motivasi kepada kita untuk mencari jalan bagaimana boleh kita tingkatkan produktiviti. Satu isu yang Zul bagi tadi berkaitan dengan pelaburan. Apa pun kita buat, ada kos, ada faedahnya ya. Kita tak kata bahawa pelaburan asing ini baik belaka ya. Tapi umumnya ia memberi kesan yang baik kepada negara, peluang pekerjaan, peluang perniagaan, ada vendor, ada kesan sampingan ya. Peluang pekerjaan ini umpamanya daripada 4 tahun yang lalu lah saya bertanggungjawab pada Maida, umpamanya 2009 sampai sekarang kita telah lulus kira-kira 200 bilion pelaburan dalam dan luar negara ya. Sebahagian besarnya sebenarnya banyak dalam negara. Pelaburan asing ini kira-kira bawah sikit pada 50% ya. 50-50 lah kita kata. 50% pelaburan ini bukan semua asing, dalam ada juga ya. Jadi 50-50 lebih kurang. Jadi umpamanya dalam tempoh tersebut 4 tahun ni kita telah berjaya untuk mewujudkan 400,000 peluang pekerjaan ya. Jadi untuk tempoh dulu sampai tahun 2020 ni sudah buah plan transformasi ekonomi, kita akan wujudkan 3.3 juta peluang pekerjaan. Jadi pelaburan sama ada asing ataupun dalam negara akan mewujudkan peluang pekerjaan. Kita tak boleh kerja kerajaan belaka. Kerajaan cuma ada 1.4 juta aja peluang ya.
Kalau Itu sebab permohonan bukan main ramai lagi nak masuk kerajaan. Banyak kerajaan. Jadi itu sebabnya semalam saya B Brown, dia ada 6,400 peluang pekerjaan. Nak tambah lagi. Nak tambah lagi. Pelaburan bertambah, dia 100% pelaburan asing. Ramai seluruh negara bekerja, Pulau Pinang, Kelantan yang bekerja di B Brown ni. Jadi kita lihat dari segi ekspor, umpamanya syarikat B Brown ni dia mengekspor 1.4 bilion. Ya, keluaran pharmaceutical dan juga medical devices, peralatan perubatan. Jadi pelaburan asing ni secara umumnya memberi banyak kebaikan kepada kita. Ada juga kos. Tetapi kita tak menafikan pelaburan dalam negara. DLG Highcom, Proton, itu juga pelaburan dalam negara. Maybank, ya, ada pelaburan Tenaga Nasional pun dia melabur juga mewujudkan peluang pekerjaan. Ya. Baik. Jadi pelaburan penting. Malah tahun lepas pelaburan adalah antara pendorong utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ya. Baik, Datuk Seri, ini barangkali soalan terakhir saya, Datuk Seri. Saya nak tanya berkenaan dengan satu laporan yang dikeluarkan oleh pihak media Singapura yang mengatakan bahawa kadar ringgit kita memang jatuh menyebabkan negara jiran kita ni, rakyat negara jiran kita berbelanja sakan di negara kita. Jadi apabila mampu belinya, kuasa belinya itu tinggi bagi negara jiran, mereka akan memberi kesan sampingan kepada masyarakat di Johor barangkali. Dan itu bagaimana kesannya dengan kadar ringgit kita yang susut? Itu kita kena cari masa lain lah. Jadi yang ringkas saja. Itu sebabnya semuanya berkait. Baik. Kalau kedudukan ekonomi kita lemah, kalau defisit kita tinggi, ya, kalau perdagangan kita lemah umpamanya, ia memberi tekanan kepada ringgit. Apabila tekanan kepada ringgit, mana turunlah. Ya. Sekarang 3.3, ya, tidak mendadak sangat negara lagi turun lagi, ya, alhamdulillah. Ya. Jadi apabila ini berlaku, maka lagi banyak datang ke Malaysia, memberi tekanan Johor umpamanya. Kalau kuasa beli di Singapura lagi besar, maka tekanan pada Johor dan mungkin kenaikan harga. Dan kalau secara umumnya kalau mata wang ni turun, maka memberi tekanan pada harga kerana kos meningkat dalam nilai mata wang kita secara umumnya. Baik. Itu sebabnya semua berkait. Jadi defisit ke subsidi ke, ya, kedudukan keuangan, keperangan berkait, ya. Kerana kalau mata wang kita turun lagi, sekarang alhamdulillah mampu bertahan, turun lagi, maka ini akan memberi kesan yang besar pada semua rakyat, ya. Semua rakyat Malaysia dalam bentuk kenaikan harga. Dan mungkin kalau di setengah negara, di negara lain, apabila mata wang itu turun, ya, dia nak tahan mata wang daripada turun lagi, dia terpaksa naikkan kadar faedah. Berlaku negara Turki umpamanya, negara India pun naik kadar faedah, ya. Maka bila kadar faedah naik, so ada pinjam kereta, ada pinjam rumah, maka ini perkara yang rumit. Jadi kalau kita tak faham, maka susah kita nak buat analisis. Secara umumnya, kalau kedudukan ekonomi kita lemah, kalau defisit kita tinggi, kalau perdagangan kita lemah, ini akan beri tekanan pada nilai mata wang. Dan apabila ini berlaku, katakan mata wang kita alhamdulillah okey sekarang ni, kalau turun lagi, maka buruknya macam negara seperti India umpamanya hari ini, ya, inflasi pun naik. Dan akhirnya masalah yang dihadapi oleh rakyat akan lebih meruncing lagi. Jadi langkah kerajaan buat ini adalah bertepatan dengan keadaan semasa di mana subsidi kita bagi tetapi targeted, ya. Kita jaga defisit, kita kawal perbelanjaan, kita berjimat cermat, elakkan pembaziran, ya. Banyak kita membazir, makan, minum terlalu banyak ni. Kadang-kadang kita beri kunduri, ya. Kita tinggal banyak dalam pinggan ni, semua pembaziran. Betul. Yang boleh, saya rasa kita semua tahu, ya, secara umumnya kalau kita tengok waste dalam negara kita Malaysia, 50% sampai itu adalah makanan. 50%. Maknanya kita membazir itu. Jadi kita harus menghapuskan pembaziran. Langkah-langkah penjabatan itu bukan sahaja kerajaan, rakyat harus individu pun sendiri perlu orang kata mengawal pembaziran itu sendiri. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami, dan ini merupakan satu perbincangan yang cukup menarik. Kalau boleh kita nak masa yang lebih panjang lagi untuk bercakap tentang soal ekonomi negara. Terima kasih terima kasih atas soalan yang baik. Itulah dia. Baik, insya-Allah kita akan bersama lagi di lain masa lain ketika, Datuk Seri, dan kepada anda semua kita akan ikuti lebih banyak lagi pengisian yang akan kita bawakan untuk anda dalam siaran Selamat Pagi Satu Malaysia ini. Kita berhenti seketika.